Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala manja minallah illa ilaihi, amma ba'du. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, meneruskan kajian ilmu kita pada kitab Sifat 20, Sejarah dan Kupasan Pendekatan Akidah, yang mana ditulis oleh Sohibul Fadilah Tuan Guru Dr. Ni Muhammad Syukri. Mudah-mudahan Allah rahmati beliau dan seluruh keturunan beliau. Allah tempatkan beliau di kalangan orang-orang yang saleh dan dimasukkan dalam syurga yang tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Perbahasan pada faktor luaran, pemikiran dan kepercayaan agama asing, perenggan yang pertama pada sekitar tahun 300 Hijrah. Pada edisi yang pertama muka surat 38, edisi yang kedua muka surat 43. Baik. Pada sekitar tahun 300 Hijrah, ini faktor luaran. Kita masih membincangkan bagaimana terjadinya ataupun apakah faktor yang akan menyebabkan berlakunya perbahasan dalam konteks akidah, terutama ada perbahasan tentang sifat-sifat Allah. Dan kita sudah maklum perbahasan yang sebelum ini, kita telah menjelaskan bahawasanya pada kurun yang pertama Hijrah, iaitu pada kurun yang terbaik, itu adalah perbahasan belum lagi berlaku. Maka kita sambung pada perbahasan yang seterusnya adalah bagaimana kita nak menelusuri, kita nak mengkaji, nak tengok perjalanan di manakah tercetusnya perbahasan ini. Pada sekitar tahun 300 Hijrah, 300 Hijrah, lahir pula suatu pegangan yang sudah disusun atau dikumpul rapi oleh Imam Abu Hasan al-Ash'ari. Manakala pada zaman yang berhampiran muncul pula ajaran yang berada di tengah-tengah antara ajaran atau aliran Mu'tazilah dengan Imam Abu Hasan al-Ash'ari, iaitu ajaran Imam Abu Mansur al-Maturidi. Baik. Manakala pada zaman yang berhampiran muncul pula aliran yang di tengah-tengah ajaran aliran Mu'tazilah dengan Imam Abu Hasan al-Ash'ari, iaitu Imam Abu Mansur al-Maturidi, sebagai kesinambungan daripada ajaran Imam Abu Hanifah. Pada abad yang kelima Hijrah, aliran Asy'ariyah dan al-Maturidiyah, Asy'ariyah al-Maturidiyah atau yang dinamakan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjadi lebih teguh dan berpengaruh dengan munculnya seorang pengikut Imam Abu Hasan al-Ash'ari yang terbesar dan terpenting, iaitu Imam al-Ghazali. Imam al-Ghazali adalah seorang murid kepada Imam Haramain dan mempunyai beberapa buah kitab yang terkenal seperti Ihya Ulumuddin, Al-Arba'in fi Usul al-Din, Al-Wajiz dan sebagainya. Maka kalau kita lihat kemunculan imam ini yang akan banyak memberi pengaruh kepada kaedah atau pendekatan kepada sudut akidah, ya. Berkaitan dengan soal sifat, Imam Al-Ghazali mengemukakan bahawa Allah SWT itu Esa, tiada yang menyekutuinya dan tiada yang mendahuluinya,
Allah SWT kekal selama-lamanya dan tiada yang sama dengannya. Dia yang maha hidup, mengetahui, berkuasa, berkehendak, mendengar, melihat dan berkata-kata. Abu Hafs Umar Najmi Ad-Din An-Nasafi 461 hingga 530 Hijrah. Ya, ini zaman bila ada nombor tepi tu zaman era daripada start lahir 461 hingga 537, maknanya wafat. Beliau pula mengemukakan di dalam Al-Aqaid An-Nasafiyah bahawa Allah SWT Esa lagi qadim, baginya bersifat yang azali seperti al-ilm, al-qudrah, al-hayyah, al-quwwah, al-sama', al-basar, al-iradah, al-mash'iyah, al-fi'l, al-takhliq, al-tarziq, al-kalam, al-taqwim. Menurut saya ini al-is'ad, tolong, yakni menolong, dan isyak, yakni lawan bagi is'ad. Kedua-duanya juga ada sifat Allah SWT. Al-ishqaq, minta maaf salah baca. Al-ishqaq, QA. Dia sebut dalam, dia tulis dalam bahasa Melayu, orang lain, tapi apa lah, ishqaq. Okay. Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Ghaffar bin Fadi, atau lebih dikenali sebagai Al-Qadi Ain Ad-Din Al-Iji, 756 Hijrah. Ni kalau kita tengok eranya makin bertambah, 300 Hijrah, atau abad kelima ni terus ke atas lagi ke 500 abad, dan berkembang ke naik ke 700 pula. Sini 700 Hijrah. Selepas ini akan disebut sebagai Al-Aiji, seorang ulama kelahiran Shiraz, Iran, sedang menetapkan dalam karyanya Al-Mawaqif fil Ilm Al-Kalam bahawa Allah SWT itu ada zat Allah berlainan dengan zat-zat yang lain, dan maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan. Baik, di sini kalau kita lihat mas sekalian, kalam-kalam yang dikongsikan di sini, catatan ini, yang mana perbahasan sifat ni telah pun diperakui, diperbahaskan oleh ulama yang muktabar. Yang mana sebagai contoh aliran imam yang besar ni, dua imam yang besar, Imam Asy'ari dan Al-Maturidi. Kalau kita ni aliran Asy'ariyah, panggil Asy'ariyah, As-Sanusiyah, yang mana nanti kita tengok apa kaitan, apakah pendekatan Asy'ariyah sehingga yang menjadi sebagai aliran yang membawa kepada kaedah yang diguna pakai sehingga sekarang. Jadi aliran Asy'ariyah ini yang dikenali juga Al-Sunnah wal Jamaah. Dia bukan lain daripadanya, ya, Al-Sunnah wal Jamaah, kerana susu galuh tercetusnya perbahasan itu adalah masih tidak lagi kepada ulama yang muktabar. Dan Asy'ariyah, Imam Asy'ari ni ada anak murid besar yang kita kenal sekarang ni, itu Al-Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam. Jadi, dan Al-Imam Al-Ghazali telah membahaskan sifat-sifat Allah itu, yang mana seperti yang disebut tadi, dan Abu Hafs Umar pun membahaskannya. Era-era zaman, kalau kita tengok di tepi tu ada era-era dia. Makna kata setiap imam tu ada eranya, yang zahirnya. Teruslah kepada Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Ghaffar pada era 756 Hijrah, ulama Iran, yang telah mengakui, yang telah menyatakan, tujuan ni mas sekalian, ada aliran yang bercanggah dengan sifat Allah ni adalah kembali pada Mu'tazilah yang menolak sifat. Sebab tu pertama perbahasan adalah
mengekalkan, membahaskan, mengiyakan kepada kewujudan sifat pada azali, sifat Allah. Dan Allah SWT bersifat dengan sifat al-wujudiyah, yang ada dan tidak dipertikaikan, seperti kudrah, al-ilm, al-hayy, iradah, sami', basar, yakni basir dan mutakallim. Perbahasannya bercampur dengan sifat ma'ani, yang menunjukkan beberapa makna dengan maknawiyah. Nanti kita masuk dalam perbahasan kalam sifat, nanti matan kepada perbahasan sifat 20, kita akan penjelaskan lebih perincilah makna maknawiyah, yang relatif dengan beberapa makna. Selain sifat yang tidak dipertikaikan itu, masih ada sifat yang dipertikaikan, seperti al-baqa, al-qidam, istiwa. Ini perkataan yang akan ada perbahasan. Al-wajah, al-yad, yad, al-ainan, yakni mata, ainan, al-yad, al-jan, pihak, al-qadam, kaki, al-asba', jari-jari, al-yamin, dan al-takwin. Jadi sebenarnya yang menggunakan Allah SWT ini antara sifat-sifat yang telah pun dibahaskan oleh ulama muktabar. Baik, kita nak mengenal Allah itu melalui sifatnya. Kalau tak ada sifatnya, maka mana nak mengenal? Mu'tazilah menolak perbahasan sifatnya. Dan tujuan membawakan kembali segala perbahasan dari mula mana perbahasan sifat ini adalah untuk meletakkan bahawa kedudukan sifat perbahasan tentang Allah itu telah pun wujud pada eranya. 300 hijrah lagi dah wujud, 500 hijrah dah ada. Maknanya setiap era abad tu ada perbahasan yang mengekalkan perbahasan sifat Allah itu. Jadi pada keseluruhannya perbahasan sifat-sifat Allah SWT belum disusun dengan sempurna. Belum disusun dengan sempurna, tetapi bukan bermaksud tidak sempurna. Belum disusun bukan bermaksud tidak tersusun. Nah, itu kena faham tu. Sebab ada perbahasan yang mengatakan penambahan, macam pembahasan kita sekarang, kenapa nak disusun balik sedangkan dah elok? Kenapa nak di ini, nak di itu? Remain je lah. Yang ini kita perlu perjelaskan. Cuma perbahasan sifat ni belum tersusun, tapi bukan bermaksud tidak tersusun. Belum sempurna bukan bermaksud tidak sempurna. Boleh dapat buku surat? Boleh? Soal apa sekarang? 39, edisi baru 44. Musa 44. Pada abad itu juga lahir sebuah penulisan. Pembicaraan persoalan tersebut berlangsung sehingga abad ke-9 Hijrah. Maksudnya perbahasan dan sifat itu berlangsung sehingga abad ke-9 Hijrah. Pada abad itu juga lahir sebuah penulisan yang mengklasifikasikan sifat-sifat Allah SWT kepada 20 sifat dengan susunan yang lengkap dan dinamakan dengan Ummu Al-Barahin, iaitu karangan Al-Imam Sanusi. Maka ni mas sekalian, kita nampak bila start perbahasan sifat 20. Bila start? Ni tu suruh jawab soalan ni. Dengan ada buku dah ada dah tu. Siapa tembus lah tu. Dengan ada jangan fikir menu sudah. Apa nak masak jagi tengah hari, nak masak apa jagi ni. Abad ke 9 Hijrah tu. Mana 900 Hijrah ke atas lah. Abad ke-5 500 Hijrah. Abad ke-3 300 Hijrah. Abad kan 100 kan. So abad ke-9 maka berlakulah perbahasan. Ini saya tulis ni, kamera akan reverse tau. Atau begini kamera dia akan reverse ni. Saya nak reverse yang ni. Faham? Jumpa di belakang dia ke kanan. Okay. Hijrah. Lahir Imam Abu Hanifah 200 abad kedua. 300 Hijrah tadi imam siapa yang lahir tadi? Baru ngaji.
Hasan, Abu Hasan Asy'ari. Dan di pertengahan abad ni juga lahirlah Abu Mansur Al-Maturidi. Nama-nama imam ni penting sebab daripada beliaulah tercetusnya perbahasan-perbahasan tu nanti. Nah. Baik. Terus abad ke-5 500 Hijrah. Terus abad ke-7 700 Hijrah. Terus abad ke-9 900 Hijrah. Abad sebelumnya, kurun yang pertama, kedua, ketiga. Ini kurun yang terbaik. Kurun yang pertama Hijrah, kedua Hijrah, ketiga Hijrah. Abad pertama, abad kedua, abad ketiga. Maka sebelum itu Fiqhul Akbar. Kitab Fiqhul Akbar antara kitab yang mula membahaskan zaman Imam Abu Hanifah. Abad kedua Hijrah, kurun. Jadi era ini, waktu ini jemaah sekalian, bermaksud zaman ini, zaman yang belum lagi wujud perbahasan sifat. Tapi persoalan ada. Yakni timbul persoalan golongan Mu'tazilah. Antaranya Wasil bin Atta' tu, yang menafikan sifat Allah. Masalah itu dah. Okay, sekarang kita fokus kepada perjalanan tercetusnya perbahasan sifat 20. Tercetusnya perbahasan sifat 20, iaitu sehingga ke abad ke-9. Maka pada abad itu jugalah, pada abad ke-9, iaitu 900 Hijrah, maka di sinilah wujudnya perbahasan Ummul Barahin. Barahin. Itulah Al-Imam Sanusi. Nah, baik. Maka kewujudan Ummul Barahin ini adalah untuk mengklasifikasikan sifat, bukan menambah perbahasan sifat. Tak ada penambahan, perubahan apatah lagi. Malah Mudassir Rasdi, Al-Mudassir Rasdi, Asas Tauhid Pertumbuhan dan Huraian, mencatatkan bahawa kitab yang terawal ditemui yang membicarakan sifat 20 ialah kitab Al-Barahin, dikarang oleh Abu Abdullah Muhammad Yusuf Al-Sanusi. Beliau wafat pada tahun 895 Hijrah. Mana pada abad ke-900 sebelum tu sudah wujud. Maksud abad bukan tepat 900, sebelum tu. Mana kalau wafat pada 895, bermaksud eranya akan wujud pada sebelum ini. Kita akan baca biografi detail Al-Imam Sanusi. Sumbangan besar inilah yang mana daripada kitab awal. Ini kita belajar semua kitab awal pencetus kepada perbahasan akidah. Ini dia kita nampak perjalanan yang kita bahas sebelum ni. Kita cerita perbahasan yang ada termasuk dalam abad yang pertama, kedua, ketiga. Kemudian kita tengok apa imam yang muncul, kemudian apa aliran yang timbul. Kemudian 500 Hijrah apa berlaku, 700 Hijrah apa berlaku, 900 Hijrah apa berlaku. Inilah kaedah perbahasan sejarah dan pendekatan akidah. Ini sebab tu kita combine dua pengajian. Kita tidak terus syarah matan terus. Kita syarahkan, kita perbahaskan sejarahnya. Bila sejarahnya macam tadi, yang tadi kan saya mulakan kan, ada sejarah kan.
Bila sejarah ni, rugilah siapa datang online tadi. Dia sama tengah live ni. Apa bendanya ustaz lah? Nak datanglah. Datanglah tak lelaki. Mestilah lebih sikit dapat yang bertan lelaki. Yang jauh ustaz, macam mana? Kita dah mula awal sikit tadi dah. Sebelah kita start dia. Saja bagi tahu dah benda saat kita awal tadi kan. Nanti kalau yang ada sahabat tanya datang, apa cerita? Datang. Tak ada cerita kan. Jangan cerita kan. Ada ilmu rahsia, bukan rahsia. Mana ada rahsia kan? Tak rahsia. Cuma kaedah penyampaian tertutup dan terbuka. Itu sajalah. Kalau nak tahu datang. InsyaAllah. Baik. Jadi itu faktor luaran yang kita bahaskan, yakni pemikiran dan kepercayaan agama asing. Dan kita terus kepada pemikiran falsafah asing. Ini semua berkaitan kepada pendekatan. Sebab kita cerita tentang bagaimana nanti, kenapa wujud perbahasan sifat 20 ni? Sebab dia ada cerita, dia ada sebab berlaku. Antaranya juga adalah pemikiran falsafah asing. Menurut Majid Fakhri di dalam sejarah falsafah Islam, pengajian falsafah dan teologi Yunani muncul di Mesir, Syria dan Iraq. Di Mesir, Iskandaria adalah pusat pengajian yang penting pada abad ke-7 Masihi. Di Syria dan Iraq sudah dipelajari sejak abad ke-4 Masihi. Bertempat di kota Antioch, Harar, Edessa dan Kinesrin. Juga meluas ke kawasan Syria Utara, di kota Nisibis dan Rash Aina. Di dataran tinggi Iraq, antara pusat pengajian ini ada yang masih berkembang subur ketika kota Baghdad didirikan pada 762 Masih oleh Khalifah Abbasiyah Abu Ja'far Al-Mansur 136 hingga 158 Hijrah. Seperti pusat pengajian Jundi Shapur berdekatan dengan Baghdad. Selepas wilayah-wilayah tersebut begitu lama dipengaruhi oleh tamadun Greek, Romawi sudah ditawar oleh tentera Islam seperti wilayah Syria, maka hubungan antara kaum muslimin dengan orang-orang asing menjadi semakin rapat. Hubungan menjadi lebih akrab apabila Muawiyah memindahkan pusat pemerintahan kerajaan Bani Umayyah ke Syam pada 41 Hijrah. Menurut Imam Abu Zahra di dalam Tarikh Al-Madahib Al-Islamiyah, pada akhir pemerintahan Bani Umayyah, falsafah Yunani dan India mula menyerap masuk ke dalam fikiran orang-orang Arab. Ini poin yang penting kita tekankan di sini. Bila Islam berkembang meluas, masuk ke tamadun Greek, Rom, Yunani. Bila berkembang, maka sudah pasti akan bertembung atau berjumpa dengan fahaman-fahaman yang asal, yang dulu, agama-agama dulunya. Maka falsafah Yunani dan India ni mula menyerap masuk ke dalam fikiran orang-orang Arab. Berapa bahagian daripada falsafah Yunani diperkenalkan kepada kaum muslimin melalui Parsi. Kerana peradaban Parsi masih tetap dipengaruhi oleh falsafah Yunani ketika Islam sampai di sana. Begitu juga yang berlaku di Syria, kerana orang Syria juga mewarisi falsafah Yunani dan menjadikan falsafah tersebut sebagai kesempurnaan bagi agama mereka. Di samping itu, falsafah Yunani masuk dari orang Yunani sendiri, kerana sebagian kaum muslimin berasal dari Mawali, ini orang bukan Arab memeluk Islam, menyambut baik orang-orang Yunani. Maka corak kehidupan mereka yang sebelumnya, bila Islam datang, sikit sebanyak dia mempengaruhi perkembangan Islam pada diri mereka melalui pemikiran yang mereka dah bawa sebelumnya. Di sini cuma sekarang kita akan nampak, sebagai contoh, pada zaman pemerintahan Abbasiyah sudah berlaku pembangunan dan pengembangan Islam dalam pelbagai cabang ilmu. Ini kita bahas sambil tu kita akan nampak percambahan ilmu-ilmu kaedah, ilmu alat. Kita akan nampak yang ini ilmu-ilmu dan bentuk-bentuk penerjemahan sekarang. Ilmu yang kita nampak banyak cabang ilmu, dan ia berkembang pada zaman Khalifah Abbasiyah, iaitu Abu Ja'far Al-Mansur sebagai khalifah yang kedua
yang mendorong kebebasan berfikir dalam kalangan masyarakat. Baginda juga adalah penguasa Muslim pertama yang menggalakkan pembacaan buku-buku asing dalam pelbagai bidang dan cabang ilmu yang berkaitan dengan aspek-aspek praktis seperti perubatan, kimia dan fizik. Maknanya kita boleh lihat perkembangan ilmu ni sebelum era kemasukan Islam tu berkembang ke Romawi, Greek, Yunani. Maka sebelum tu perbahasan ilmunya tidak berkembang ke arah ilmu teknikal ni. Tapi start antara yang pencetus kepada pengembangan ni adalah zaman khalifah yang kedua Hijrah, itulah Abu Ja'far Al-Mansur Abbasiyah. Majid Al-Fakhri dalam History of Islamic Philosophy, kita mungkin dapat menerima keterangan tradisional yang dapat dipercayai bahawa naskah-naskah ilmiah dan perubatan adalah karya-karya yang awal diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Apabila sarjana-sarjana bukan Islam menyerang ajaran-ajaran Islam dengan senjata falsafah, tentu sahaja memerlukan satu tingkatan atau tingkat pengalaman yang tinggi dalam mempertahankannya. Khalifah Al-Ma'mun terpaksa melawan dengan senjata yang sama. Baginda mendirikan Bait Al-Hikmah atau Balai Kebijaksanaan, lembaga dan perpustakaan rasional bagi kegiatan penterjemahan dan penelitian di kota Baghdad pada tahun 218 Hijrah 830 Masih. Beliau juga memberikan dorongan kepada orang Islam untuk mempelajari falsafah Yunani. Maka jemaah sekalian, pada era 200 Hijrah ni, kurun pertama, kurun kedua, kurun tiga ni dia dah start masuk dah perbahasan-perbahasan itu. Tapi masih terpelihara. Cuma di sini kita boleh lihat serangan bukan Muslim menyerang ajaran Islam dengan senjata falsafah. Cuba lihat. Kebijaksanaan, dipanggil kebijaksanaan yang perlu ada pada seseorang itu yang mewakili sifat fatona al-hikmah. Bila yang menyerang guna falsafah, dilawan juga dengan falsafah. Nampak? Kalau yang menyerang itu dengan akal, bahasa mudah gini, kalau kita lawan dengan qala Allah Ta'ala fil kitabil azim, dia takkan nampak ni masalah. Faham? Kadang-kadang kita semangat, Ustaz cakap tak ada ayat Quran pun. Kita kena tengok lapangan mana kita bercakap. Yang pasti kita bercakap bersandarkan Al-Quran, lalu diterjemahkan dalam lapangan mana. Contoh ini serangan dengan falsafah, serang Islam, serang ajaran. Adakah dilawan dengan contoh dengan ulum Quran, ulum hadis? Tak, dia belajar balik ilmu falsafah ni, tetapi disyarahkan semula. Itu penting. Batu yang penting, nampak Di sini kita boleh belajar tentang metod pendidikan. Yang pertama, mantapkan pedalaman agama Islam, kemudian baru pergi kepada teknikal. Nampak tidak? Dan alhamdulillah, bila saya tengok balik perjalanan yang Allah takdirkan saya melalui perjalanan, yang pertama, mereka 5 tahun pertama memang dimantapkan dengan ilmu agama. Sekolah agama menengah tinggi Tengku Majmah dimantapkan, bukan kena hafal semua kitab, tapi maksudnya pendedahan agama mesti diberikan dari awal. Kemudian 5 tahun selepasnya kita akan masuk peringkat menengah, dan kita akan terdedah dengan teknikal-teknikal, dan kita mengambil ilmu itu dan disyarahkan semula. Ini penting, perjalanan ilmu ni penting ni mas sekalian. Jangan dipisahkan, sebab benda ini berada di lapangan. Contoh fizik, kimia, falsafah. Kalau kita pisahkan, sistem pendidikan yang terpisah itu menyebabkan golongan-golongan ini yang mula nak mendekati Islam sebagai contoh, menggunakan teori fizik, atom, jirim, teori sains. Sebab itu Imam Asy'ariyah punyai kehebatan Allah bagi akal untuk lawan balik persoalan-persoalan timbul yang melalui akal. Itu kaedah dia di masjid. Jadi itu sehingga kan Khalifah Al-Ma'mun terpaksa tumbuhkan Bait Al-Hikmah, balai kebijaksanaan untuk mendepani mereka ini. Dorongan orang Islam untuk mempelajari falsafah Yunani. Sebab itu di sekalian, ada ketika ilmu tu wajar, harus dipelajari. Sebagai contoh, ilmu hitam. Kita pelajari ilmu hitam bukan nak guna, kita tahu apa yang mereka gunakan. Dan mereka pun mengkaji ilmu Islam untuk tahu apa yang kita pelajari. Ada sejarah kan, saya pun lupa, yang dia semata-mata nak masuk Islam zaman pemerintahan Melayu kita.
Sampai dia pergi ke Mesir, jadi ulama besar. Rupanya dia nak memesongkan Islam. Baik. Di samping itu, beliau meminta para cendekiawan melaksanakan proses pengumpulan dan penterjemahan karya-karya asing dalam bahasa Syria, Greek, Sanskrit dan Pahlavi ke dalam bahasa Arab hingga abad ke-3 Hijrah 10 Masihi. Menurut Ibrahim Abu Bakar di dalam ilmu kalam Tafsir Berbis, antara penterjemahan dan penyusun yang terkenal adalah Hunain Ibn Ishaq Al-Ibadi 192 hingga 258 Hijrah, 809 hingga 807 Masihi, dan anaknya Ishaq bin Hunain Al-Ibadi. Mereka menyimpulkan segala terjemahan termasuk buku karya Hippocrates, Aristotle. Ini nama-nama falsafah Yunani lah. Falsafah Yunani. Dioscorides, sebut bayar. Ini nama-nama falsafah yang dihimpunkan terjemahan nak diterjemah dalam bahasa Arab. Ketika itu zaman ini dikenali sebagai zaman pembangunan ilmu dan pesuratan Arab. Zaman ini zaman perkembangan ilmu dan pesuratan Arab. Majid Fakhri dalam History of Islamic Philosophy, falsafah dan teologi dalam Islam berhubungan erat dengan munculnya dinasti Abbasiyah pada pertengahan abad ke-8. Baik. Terjemahan tentang akidah dan akhlak sudah berubah mengikut persekitaran Islam sedikit demi sedikit, tetapi dengan alasan berterusan berulang-ulang dan sudah menjadi kebiasaan, maka keadaannya mendedahkan kepada pembacaan, kajian, perbincangan berbahasanya rumit dan perbalahan dalam kalangan Muslim. Maka kalau kita lihat di sini, terjemahan akidah akhlak ni dia berubah-ubah mengikut persekitaran sedikit demi sedikit, dan akhirnya wujudlah pembacaan, kajian, perbincangan, malah wujud ke perbalahan di kalangan orang Muslim. Majid Fakhri Al-History of Islamic Philosophy, pengaruh falsafah yang kuat terhadap pemikiran Islam datang segera selepas diperkenalkan dan disebarkan naskah-naskah falsafah pada abad ke-9. Maka kalau kita lihat di sini, mempengaruhi proses akulturasi dan asimilisasi, ini proses untuk penyerapan ni. Para ulama Mu'tazilah seperti Muammar bin Abbad, Abu Al-Huzail Al-Alaf, Ibrahim bin Al-Nazam dan Jahiz pada tahun 158 hingga 255 Hijrah. Pada saat ini berlakunya persamaan dengan golongan Mu'tazilah berdasarkan perkara yang dinamakan Al-Ilm Al-Kalam, ilmu kalam yang membuka luas pintu perselisihan kerana pandangan dan kaedah yang berbeza. Dia pandangan kepada pendekatan falsafah ni. Kemudian ilmu kalam ni jemaah sekalian, Mu'tazilah semua ni. Ilmu kalam yang pendekatan Mu'tazilah atau bahasanya adalah rasionalis. Diorang ni pendekatan rasionalis. Rasional lah. Kalau tak ada tu tak ada lah, tak nampak tu tak ada lah. Ada rasional kan. Baik, jadi Mu'tazilah mengemukakan kaedah yang murni sebagai landasan dalam menetapkan pemahaman akidah mereka. Jika kelihatan wujud perselisihan antara fahaman yang ditetapkan oleh mereka dan nas Al-Quran yang dibaca oleh mereka, maka nas tersebut akan ditawis sehingga tidak bertentangan dengan fahaman mereka, sekaligus tidak bertentangan juga dengan maknanya. Ini mereka buat. Sebab tu kata ilmu kalam dan terpengaruh dengan pendekatan akal serta alih kreatif dan rekaan yang diciptakan oleh gelombang Yunani. Mana kalau diorang timbul persoalan-persoalan akidah atau Al-Quran ataupun pembahasan tentang sifat Allah ni, maka mereka akan mentakwilkan mengikut kesesuaian, sehingga tidak bertentangan dengan pahaman mereka. Apa yang mereka faham tu, contoh pahaman mereka Mu'tazilah, antara pahaman besar Mu'tazilah, Allah tak ada sifat. Maka mereka akan takwil perbahasan tu dengan akal. Ni kata bil akli ni. Ini antara serangan yang pernah juga saya dengar di kalangan yang belajar pengajar hakikat kehidupan. Dia kata antara yang saya buat adalah saya takwil, antara saya kupas hanya ikut akal je, ikut logik je cakap. Ini tidak benar. Kerana kalau ikut logik, kita ubah mana Quran ikut kita.
kita bahas kehidupan ikut Al-Quran. Kita nak logikkan kefahaman kehidupan ikut Al-Quran. Depa logikkan Al-Quran ikut depa. Faham? Logikkan Al-Quran ikut depa berbeza dengan logikkan kehidupan ikut Al-Quran. Jadi yang banyak yang dibahaskan kehidupan. Kita bahas, sebab tu banyak contoh-contoh kehidupan yang kita nak bahaskan. Sehingga akhirnya bila kita bagi contoh daripada ayat Al-Quran nakli, maka terjawab persoalan kehidupan seterusnya. Berbeza dengan mereka mengkaji Al-Quran nak selari dengan kepahaman mereka. Lain kalau perbahasa hakikat kehidupan macam itu. Sebab itu jarang ataupun kita nak letakkan perbahasan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, kemudian kita kupas hidup kita. Hati-hati, kadang-kadang dia kupas Al-Quran mengikut hidup dia. Beza kan? Mengupas Al-Quran mengikut kehidupan dia, atau mengupas kehidupan mengikut Al-Quran. Jadi mengupas kehidupan ikut Al-Quran, syarah kehidupan, kemudian keluar satu ayat Quran. Sebab ayat Quran ni adalah menceritakan kembali kehidupan kita itu. Contoh, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun." Ketahuilah kehidupan dunia itu permainan dan senda gurau. Jadi contoh penceritaan, banyaknya permainan senda gurau. Kita kupas banyak satu persatu kehidupan kita. Permainan tu apa, senda gurau tu apa, penipu tu apa. Kita syarahkan pula hidup ni sebenarnya adalah penipu. Sebab apa? Al-Quran kata penipu. Jadi kita tidak mengubah perbahasan ayat itu. Malah tafsirnya masih tetap sama, malah huraiannya masih sama. Yang kita syarahkan adalah kehidupan kita. Hanya ini setengah tu bila dia jadi panik. Walhal kalau tengok kepada Mu'tazilah, mereka lah yang mengubah perbahasan Al-Quran mengikut kepahaman mereka. Baik. Jadi ilmu kalam yang dibawa oleh golongan Mu'tazilah menyumbang kepada kemunculan ramai tokoh ulama Islam yang menentang mereka. Jadi golongan ramai tokoh ulama Islam yang menentang mereka. Mereka adalah ulama fiqah dan ulama hadis yang mengutamakan wahyu seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Walau bagaimanapun tentangan tidak berkesan kerana Khalifah Al-Ma'mun sudah menjadikan aliran ini sebagai pegangan rasmi negara dan berterusan sehingga zaman Mu'tasim Al-Watib. Baik. Kalau kita lihat teman sekalian, apa yang nak disampaikan sini dengan fakta yang ada ni, yang begitu teliti dan terperinci ini, dia bila kita nak cetuskan perbahasan, nak kaitkan persoalan, nak timbulkan penyelesaian, nak wujudkan penyelesaian, maka fakta-fakta begini penting supaya kita jelas. Pertama, memang wujud situasi itu pada sekian-sekian abad, kita pun baca. Yang kedua, kita faham bagaimana daripada tahun ke tahun, abad ke abad memberi kesan kepada sesuatu perbahasan itu. Yang kita sedang bahaskan akidah. Maka di sini kita boleh dapat tahu perjalanan itu, Mas sekalian. Jadi kalau kita lihat contoh perbahasan tentang akal ini, yakni pada perbahasan ilmu kalam ni, dia pergi kepada perbahasan pendapat falsafah lah. Sebab tu setengah tu kalau kita dengar nanti ada penentangan pada ilmu kalam. Ilmu kalamnya bagaimana? Yang dibawa oleh Mu'tazilah, yang mana hanya menjadikan akal sebagai sandaran dia. Tapi bila wujud Bait Al-Hikmah tadi, Al-Ma'mun kan, Khalifah Al-Ma'mun mewujudkan sekolah, dia panggil School of Thought, macam gitulah. Sekolah untuk berfikir. Bila wujudnya aliran itu, sebenarnya aliran itu adalah untuk kembali menyelami, memperalusi ilmu tersebut, falsafah Yunani, agar boleh kembali menjawab persoalan-persoalan daripada mereka yang mempersoalkan tentang Islam, terutama tentang Tauhid. Tetapi kerana sudah ada pendekatan hikmah, Bait Al-Hikmah ataupun yang menyuruh menggunakan akal, akhirnya golongan-golongan ilmu kalam Mu'tazilah ni menjadikan itu sebagai pegangan mereka lah. Walaupun contoh, walaupun daripada ulama fiqh dan hadis tadi,
keluarkan logik akal. Hari ni jemaah sekalian, golongan-golongan free thinker sebagai contoh. Golongan free thinker, liberalisme, Islam liberal, Islam sekular. Kemudian ada golongan agnostik. Ini satu gerakan agnostik ni gabungan pemikiran-pemikiran Islam liberal, sekular, Islam plural, ni Islam, dan golongan etis yang tak ada Tuhan. Mereka ni semua main akal semata-mata. Logik. Contoh, jadi soleha, logik lah. Atau logik, takkan perempuan ada rumah je, takkan perempuan ni nak itu je. Dia tak nak ISIS atau SIS, Sister in Islam. Dia cuba nak ubah hukum yang telah tersedia elok menjadi mengikut dia. Walaupun keluar hadis, Nabi kata kedudukan wanita itu di sisi agama, di sisi Islam sebagai perasaan wanita solehah tu lah, sebagai perasaan dunia adalah wanita solehah. Tetap kadang-kadang setengah tu tak terima, ataupun kena pada suami tu tak terima, sebab akal mereka telah mendahului nas. Ini golongan. Pada ketika itu muncul dua asas yang berbeza dari segi akidah. Yang pertama ialah kemanusiaan, iaitu akal, dan yang kedua ialah ketuhanan atau wahyu. Pada waktu inilah wujudnya dua pendekatan. Ini kita kaji balik ini mas sekalian. Ada dua pendekatan. Waktu inilah rupanya wujud. Sebab tu jangan terkejut, kita duk berbalah-balah ni kadang-kadang. Katalah suami ni, saya cerita tentang hakikat kehidupan. Suami cerita pasal hadis sekian. Hadis cerita tak takhrij, tak syarah pun. Isteri cerita berakal. Adik-adik juga, suami-suami juga katanya, nak makan apa? Dia cerita berakal pula. Akal masuk. Sebab kemanusiaan ni, aliran kemanusiaan wujud. Ada side wanita cerita bab hadis, cerita bab Quran pada suami duk main akal lagi. Dia aliran ni wujud mas sekalian. Muncul dua asas yang berbeza dari segi akidah. Yang pertama itulah kemanusiaan atau akal, dan kedua adalah ketuhanan atau wahyu. Selain itu terdapat sekelompok sajadah ikhwan as-Safa, saudara kesucian di Basrah, Iraq pada tahun 373 Hijrah, yang datang dengan misi perdamaian. Mereka ingin menghentikan pertikaian antara golongan-golongan Islam serta mencurahkan tenaga bagi mendamaikan akal dan wahyu. Jadi isu kepada pembahasan akal dan wahyu ni timbul. Akli wa nakli. Dan sebenarnya kalau pergi balik kepada Imam Asy'ariyah dan Asy'ari ni, ataupun Asy'ariyah, Sanusiyah, Al-Maturidiyah ini, mereka berjaya menggabungkan antara akal dan nakal. Ini kehebatan. Dan kita sedang kaji ini adalah faktor-faktor. Kita belakang balik sebab ada faktor-faktor dalaman, ini faktor pemikiran asing pula. Sebenarnya dibawa balik abad semua perbahasan tadi, maka pada kurun yang ke abad ke-9, di pertengahan inilah munculnya perbahasan Ummul Barahin. Itu perbahasan macam itu mas sekalian, ya. Betul penting kan, kita cerita ni, kita detailkan balik, kita reverse balik ni. Cerita balik apa situasi yang berlaku kat sini pula, tapi dalam faktor pemikiran asing. Faktor dalaman, faktor luaran. Sampai kita bahaskan, kita cerita wujud perbahasan bila start Ummul Barahin. Kita masih menumpukan nak mengkaji, nak memahami bila kemunculan perbahasan sifat 20. Tu masih kita menumpukan pada perbahasan itu cara dia. Jadi dengan pertelingkahan ini, maka kurun keempat, 300 Hijrah, itu kurun keempat, maka lahirlah Imam Hasan Al-Asy'ari. Beliau memperkenalkan jalan tengah, yakni keyakinan kaum salaf dengan keyakinan orang yang menentang mereka,
ia ini menentang tentang nakal ni, akal dan nakal. Jadi jalan tengah, maknanya wasata, modern, golongan yang berjaya menyeimbangkan, tidak ke kiri, tidak ke kanan, tapi menggunakan kedua-duanya. Ini modern, wasata. Itulah kurun keempat. Jadi kita sedang bincangkan apa, Imas sekalian? Pemikiran asing ini wujud, macam-macam aliran tadi itu wujud, kemudian akhir terpecah. Akal lain, wahyu lain. Sebab tu ada setengah orang bila kita tentang akal, bila tak punya wahyu dia kata ni sesat ni, katanya sesat terus. Nampak? Jadi kita tak nak begitu, maka datanglah abad keempat wujudnya. Ini muncullah Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Beliau disokong oleh jemaah ulama terkemuka, antaranya termasuklah Qadi Abu Bakar Muhammad bin At-Tayyib Al-Baqilani. Imam Baqilani adalah antara imam yang besar, Imam Isfaraini, Imam Haramain dan lain-lain. Jadi wujud perbahasan Asy'ariyah ni, perkataan Asy'ariyah. Beliau dinamakan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Pendirian beliau dinamakan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Akhirnya lenyaplah di hadapan ulama-ulama termuka tadi dua unsur kekuatan yang besar. Pertama, kekuatan pihak yang berpegang teguh pada kelahiran ayat dan hadis, manakala yang kedua, kekuatan dari pihak yang gemar akan dugaan fikiran saja. Jadi memang wujud dua pertelikahan ni. Setelah berlaku ni tadi, maka lenyaplah bila kelahiran, kedatangan Imam Hasan Al-Ash'ari dan juga Al-Mansur Al-Maturidi ni juga tidak lain daripadanya, walaupun mereka tidak berjumpa. Itu hebat. Ilmu yang benar ni walaupun tak berjumpa, tapi penyampaiannya ada persamaan, sama. Maka lenyaplah perbahasan antara golongan yang terlampau kepada zahir ayat dan hadis saja dan kedudukannya akal saja. Baik. Demikianlah aliran Mu'tazilah yang dipengaruhi oleh falsafah Yunani sehingga lebih dikenali sebagai rasionalis. Tadi rasionalis tadi. Nah, ini boleh ajak ke sini sikit. Ada yang jemaah kita tu tak duduk, boleh bagi muslimat. Boleh ada tempat lagi tu. Masya Allah, ni dari Singapura ni. Sampai. Fadal. Alhamdulillah. Duduk situ boleh. Duduk tempat tu boleh. Nah. Boleh jemput. Pukul berapa lagi gerak aja? Hari ni gerak ke? Ke Singapura? Semalam. Oh, dah sampai malam dah. Jemput. Nah. Baik. Kita sambung sikit lagi sebelum kita buat kesimpulan dan kita tutup dengan Najah Umat. Baik. Ini saya panjangkan sikit sebab bulan depan saya tak ada bulan depan pula. Minggu depan. Bulan depan terus. Tapi bulan depan memang kelaskan sikit sebab ada beberapa program saya antara kuliah saya lah. Jadi semua tak ada tengah boleh ni, kita pulun lah. Sebab ada masa nanti sunyi je. Start bila nak ada, time tu baru tahu kan. Tengah boleh ni kita bagi betul-betul. Baik. Rasionalis di dalam Islam bukan setakat melibatkan aliran Mu'tazilah, tapi penentangnya daripada kalangan Ahlussunnah wal Jamaah juga turut melibatkan lingkungan kumpulan. Ni golongan-golongan yang hanya cenderung kepada tadi ayat dan hadis dan kajian rasional murni. Setiap kalimah ni ada makna lebih dalam. Saya tak bahaskan. Ada kalau saya dapatkan rujukan lebih dalam, saya akan panjangkan perbahasan. Hanya pada Tuan Guru lah. Ia lebih cenderung padalah kumpulan yang cenderung pada ayat dan hadis itu. Silogisma. Kesemua ini mendorong penyerapan ilmu-ilmu rasional yang diterjemahkan pada masa itu. Dengan kemasukan berbagai aliran filsafat ke dalam Islam,
terjadilah pelbagai pengkajian secara filsafat yang berkaitan dengan akidah. Baik, bila falsafah masuk dalam aliran agama Islam, maka kaedah falsafah digunakan nak kaji akidah. Ni dia. Sehingga sebagian ulama membicarakan sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Quran, iaitu apakah sifat-sifat itu bukan merupakan zat Allah, ataukah zat dan sifat Allah adalah satu dan tidak boleh dibezakan, apakah Al-Kalam adalah sifat Allah ataupun bukan, dan apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan. Demikian semakin lama semakin luar persoalan yang diperdebatkan Imam Muhammad Abu Zahra Tarikh Al-Madahib Al-Islamiyah. Bila ada aliran falsafah, falsafah ni adalah perbahasan tentang di sebalik filosofi behind. Contoh, falsafah pembinaan. Dia jenis yang membayangkan, menjangkakan, the philosophy behind the design. Ataupun kalau dalam construction, architecture, design philosophy. Dia terhasil daripada gabungan ini. Kalau dalam bahasa design tu dipanggil perkataan tu metaforik. Apa nama dah? Ya, metafora. Terima kasih. Metafora. Tahu metafora? Tahu? Tak tahu? Oh, sebut dia tahu. Nampak? Bagus juga tu. Setengah tu sebut tak tahu metafora. Saya nak sebut tak tahu tapi tahu gunanya. Hilang belakang metafora. Mengambil bentuk exactly, tukar jadi bentuk bangunan. Contoh menara rebung. Rebung, telekom rebung kan. Itu rebung tu, tukar jadi bangunan. Masjid negara, itu daripada tengkolok lipatan kain tu. Jadi masjid. Bentuk tu terus ubah. Itu metafora. Ada cerita di sebalik tu, metafora daripada tu diterjemahkan, itu falsafah. Falsafah ni perbahasan yang tak ada sempadan. Jadi bila tak ada sempadan, bila masuk pada kalam yang telah azali yang kita bincang tadi awal tadi kan, yang telah sepakat sifat tu tidak telah dipertikaikan, maka wujudnya persoalan, betul ke Allah ni kalam ke, ada kalam ke tidak? Sebab apa boleh timbul persoalan? Sebab pendekatan falsafah tadi membolehkan dia untuk bertanya. Walhal pendekatan akidah tauhid tidak bertanya begitu. Dia terus maklumnya. Baik. Maka perdebatan ini tak habis kat situ, terus berkembang. Sehinggalah kurun ke 9. Apa yang kita bincangkan ni start daripada kurun yang kedua ni, dan start kurun pertama tu abad pertama lah Nabi. Tu memang sempurna, langsung tak wujud apa-apa persoalan. Masuk kurun kedua sudah ada perbahasan sikit. Kurun 3 legus lagi, keempat sehingga wujud golongan yang maksudnya Imam Asy'ariyah dan Asy'ariyah ini. Ketika itu tengah puncak perbezaan dua, akal nakli. Maka wujud Imam Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Maka melenyapkan kedua-dua kaedah tadi yang cenderung jadi ekstremis kepada ayat dan hadis, yang cenderung kepada akal semata-mata, yang dipengaruhi oleh falsafah. Dua-dua tadi buang tetapi digabungkan. Itu kehebatan. Sebab ada juga kebenarannya bila bertanya, sebab tadi daluri kadang bertanya kan? Fitrah dalaman kan, nak belajar tentang sifat Allah. Nak pula kita zaman yang banyak mula ada bayang ni. Zaman dulu tidak lagi terpengaruh dengan bayangan. Sebab ilmu falsafah juga ilmu yang membayangkan. Ilmu falsafah adalah ilmu yang membayangkan. Pada ketika itu juga ilmu-ilmu yang bersumberkan asing berperanan dalam pembentukan ilmu-ilmu Islam, yang diakibatkan oleh kesan pengaruh Hellenisme ke dalam bahasa Arab. Maka pada abad ketiga itu, tengok ni ayat-ayat ni saya akan bincangkan kemudian.
Maka pada abad ketiga Hijrah dan keempat yang muncul zaman emas. Zaman 3 ke 4, ini zaman ni lah, zaman Abu Hasan Asy'ari Mansur Maturidi ni. Kebudayaan Islam tu persuratan dan sains berkembang. Zaman ni zaman ilmu Islam dan ilmu sains berkembang waktu ni. Zaman emas panggil. Iaitu perkembangan ilmu aqaid, ilmu alat al-kaedah. Pada zaman ini berlaku dengan begitu pesat, kitab yang dikarang oleh ulama Islam bertambah banyak dan terus maju dalam pelbagai bidang dan bahasa kerana ilmu ini diwajibkan pada zaman permulaan Islam lagi. Kemudian ia dipelajari dan dikaji oleh umat Islam dari semasa ke semasa. Bahkan ia dianggap sebagai suatu cabang ilmu yang terpenting untuk dipelajari secara khusus oleh umat Islam. Mengikut catatan Ibn Khaldun 732 hingga 808 Hijrah, atau nama penuhnya Abdul Rahman bin Muhammad bin Khaldun, ternyata bahawa ulama-ulama Islam yang terkemudian lebih banyak terpengaruh dengan ilmu falsafah asing. Mereka menghimpunkan beberapa jenis ilmu akal yang berbeza menjadi satu ilmu, sehingga berlakunya percampuran dalam penulisan ilmu akidah ketuhanan Islam dengan ilmu falsafah yang sukar dibezakan antara satu sama lain. Ilmu falsafah pertama, ilmu Khaldun begitu, dan catatan beliau mengatakan ulama terkemudian, ulama yang awal taqaddimin ni, yang terpengaruh juga dengan ilmu falsafah dan dimasukkan dalam perbahasan, bercampur dengan ilmu akidah. Dan antara juga kita bincangkan dari awal, antara sebab kemunculan faktor Ummul Barohin adalah untuk memisahkan balik perbahasan falsafah dan akidah, ya. Bila macam ni mas sekalian, saya secara ni lah, saya tengok sekarang ni kan, kalau diperhatikan, bahawasanya banyak kembali mencampur adukan falsafah dan akidah. Kalau tak silap, perhati nanti. Sebagai contoh tentang Allah ni, tentang kehidupan kebanyakan, nak cari semangat hidup ni. Kita cerita tentang contoh, sebab tu kita bincang hakikat kehidupan. Antara juga nak bezakan tu, nak bezakan balik tentang pendirian yang benar dengan perasaan. Perasaan juga cenderung pada falsafah. Falsafah seorang wanita, dia kait lah, wanita itu makin digoyang, makin diguncang, makin ingin, mulalah dia main wanita itu sehalus mutiara, apa macam-macam lah perkataan. Menangisnya, tangisannya itu, tangisannya ini. Oh, falsafah. Lain sekali falsampah. Kita bukan buang falsafah. Ada falsafah yang mesti mengikut kembali kepada nas. Tapi kebanyakannya akan memainkan falsafah hingga termasuk juga akidah dalam tu. Termasuk juga perbahasan akidah. Nanti kita akan bawa nanti, mas sekalian. Antara yang banyak saya tekankan, kalau dalam kenyataan saya dalam wall-wall, kebanyakan itu adalah sebenarnya nak menyerang balik ataupun nak meluruskan balik ada perbahasan yang cenderung pada falsafah dan akhirnya dijadikan tu pegangan di akidah. Contoh falsafah wanita kalau tidak berharta menjadi falsafah dia, yang ini motivasi dia, bahawasanya ini adalah pegangan dia. Kalau dia tak kerja nanti macam mana Allah pun suruh ada mula masuk pula, siapa nak bagi makan, siapa nak bagi ini. Suami pun jenis ada macam tak ada, macam tunggul kayu je, tambah pula belakang. Pula wujudnya kumpulan-kumpulan apa, wanita-wanita tersakiti, grup-grup tersakiti pun ramai. Maka daripada falsafah tersakiti, maka wujudlah tip-tip petatu 2, 3, 4 dan 5 dan 10, 100. Maka yakinlah dengan Allah. Allah akan menyergahi kita. Sifat Allah ni maha mendengar. Mula datang kelas-kelas yang minta dengan Allah, bercakap dengan Allah. Mula minta dengan malaikat, cakap dengan malaikat. Campur aduk sebenarnya. Kita suruh percaya pada malaikat, kita suruh bercakap dengan malaikat, beriman dengan malaikat, tugas dia. Kita beriman dengan malaikat, tugas yang bawa rezeki. Bukan suruh bercakap dengan malaikat yang bawa rezeki. Bawalah duit lebih sikit. Malaikat, kau ni bawa rezeki, bawalah duit lebih sikit. Aku tengah tak ada duit ni. Ini banyak berlaku. Jadi nak bagi tahu perkembangan perbahasan ni,
Antara penulisan yang dimasukkan, ini kalau pergi pada campuran ni, kita boleh wujud pada kitab ni lah. Asas At-Taqdis fil Ilm Al-Kalam, Fakhruddin Ar-Razi, tahun 544. Tahun 500 di sini. Seorang ulama kelahiran Tabrustan, Azerbaijan, Tawali Al-Anwar, Khalid Nasir Al-Din, Abu Said, Abdullah bin Umar. Ini kalau siapa rajin ni kan, carilah kitab ni. Ni memang tak tercari ni. Kokol ada masa lebih kan. Banyak dekat mana-mana cicik. Nanti di kelas depan, Ustaz, ni kitab ni Ustaz. Oh, canggih. Boleh kita kaji. Ini telah pun dikaji. Doktor atau guru kita dah tengok. Tapi kalau kita nak tambah lagi dari segi pemahaman, kita boleh tengok sendiri apa yang dimasukkan percampuran falsafah dengan akidah, dengan tulisan lah. Yang tadi apa yang kita kaji dengan kehidupan. Seorang ulama kelahiran Baida, Shiraz, Iran, Al-Mawaqif Al-Ilm Al-Kalam, dalam karyanya Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Al-Ghaffar bin Fadl, yang lebih dikenali Al-Qadi Al-Din Al-Iji, pun ada pencampuran yang berlaku pada ketika itu sudah menimbulkan kesamaran tentang fahaman akidah orang Islam dan orang-orang awam. Seterusnya menjadi kekeliruan dalam soal akidah ketuhanan Islam. Urusan-urusan perkara gaib, nampak? Seperti hal akhirat dan lain-lainnya. Macam tadi, hal-hal tentang rezeki, hal tentang dosa, pahala. Hal-hal ini jadi bercampur aduk. Tapi matan penulisan ni kita tengoklah, sebab dalam ni kita sertakanlah apa contoh. Dan insyaAllah disyukur terdapatkan sebagai tambahan ilmu kita. Tapi apa yang kita boleh faham, konsep falsafah itu secara umum. Kemudian kita pergi kepada tentang akidah yang dipercayai pada gaib, rukun iman. Kemudian digabungkan menjadi satu motivasi, tetapi akhirnya kepada falsafah. Campur aduk sama. Bila bercampur aduk ni, biasanya dia akan jadi rosak lah. Kalau nak kita gabungkan lain, campur aduk lain. Kalau gabungkan antara metod akal dan nakal, akli wa nakli, dia akan jadi satu model, satu kesempurnaan, membahaskan kembali hukum akal dan hukum nakal. Sebab tu dalam sifat dulu ada hukum akal ni. Wajib bagi akal, harus bagi akal, mustahil bagi akal. Akal kita guna juga, sebab memang kena guna akal, sebab akal Allah bagi. Tapi apakah panduan akal? Nakal. Itulah Al-Quran. Mesti memandu akal. Dah begitu je maksudnya. Tapi kalau campur aduk, kejap akal, kejap nakal, kejap fikir, kejap Al-Quran, kejap ini, kejap mencelup-celup. Kesan kepada percampuran ni, bila bercampur, kalau tengok secara fizikal, percampuran ni akan menunjukkan keadaan tidak sekata kan, campur kan. Begitulah hati dia nanti. Dia ada dia serba tak kena. Hati yang bercampur aduk ni, hati yang serba tak kena. Kalau kita ngaji berhakikat kehidupan mula, percampuran pemikiran, dia mengaji Al-Quran, dia belajar tadabbur, dia belajar, tetapi fikiran dia bercampur. Hati-hati. Kat sini kita nampak jelas kat mana berlakunya perkara-perkara itu. Apabila kalau kita belajar tapi kita tak tahu bezakan susut, maka dia akan bercampur aduk. Sebab tu akhirnya wujudlah perkara-perkara yang sebaliknya. Sepatutnya bila mengaji makin bagus, tapi bila mengaji makin huru-hara perangai. Sebab apa? Sebab ada falsafah Yunani pada dia. Falsafah Yunani kita dah belajar, gunalah sikit kan. Apa falsafah Yunani tu tak? Itulah aliran pemikiran yang ekstremis. Dia masih mengekalkan pengalaman dia, kesan hidup saya. Memang dia mengaji-ngaji juga, tapi dia gagal untuk memandu kembali pengalaman dia untuk tunduk kepada akal, nakal. Akhirnya bercampur aduk. Jadi sedang yang mulakan Allah Ta'ala, seterusnya orang awam ni bila dah campur aduk, maka dia jadi ikut-ikutan tanpa menggunakan akal fikiran sendiri. Disebabkan itu terhentilah kemajuan ilmu pengetahuan dan terzahir kejahilan serta kebatilan pada zaman Imam Al-Sanusi. Zaman Imam Sanusi ni cuma sekalian,
Al-zaman yang mana Al-Imam Sanusi sendiri menulis dalam Syarah Al-Barahin, melimpah pada zaman Imam Sanusi lautan kejahilan dan tersebar padanya kebatilan. Ni zaman. Nama Imam Sanusi, nama penuh Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, terus menggambarkan keadaan pada zamannya. Tadi dah okey mas sekalian. Ini katanya perjalanan kepada aliran pemikiran kehidupan manusia. Bila okey, maka ada waktu-waktu tengah. Jadi bahasa kita hewaya lah, bercampur aduk balik. Maka akan wujud lagi imam yang akan cuba meleraikan permasalahan-permasalahan ini. Maka zaman Imam Sanusi ini menceritakan waktu ini adalah waktunya kelimpahan atau melimpah kejahilan. Lautan kejahilan, bukan sikit-sikit tamsilan tu, lautan kejahilan dan tersebar padanya kebatilan. Imam Sanusi adalah seorang ulama yang berakidah Asy'ari dan fiqh al-Maliki. Fiqh kalau ikut mazhab Maliki, tapi kalau dalam akidah Asy'ari. Juga pembangun Islam di utara Afrika. Dia bukan keturunan Arab. Imam Sanusi bukan keturunan Arab, tapi Afrika pada abad ke-9 Hijrah 15 Masihi, dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh orang-orang Islam. Beliau bertindak mengasingkan perbahasan berkaitan dengan akidah di samping mengemukakan pandangan yang jelas tanpa fakta-fakta yang beraneka falsafah. Hasil tindakan Imam Sanusi ini, maka lahir sebuah penulisan yang dinamakan sebagai Al-Barahin, ibu segala tanda. Penulisan ini turut dikenali juga sebagai Al-Aqidah Ahlul Tauhid Al-Sughra, Akidah Ahli Tauhid yang lebih kecil, atau Risalah As-Sanusiyah, sebuah risalah golongan Al-Sanusi. Imam As-Sanusi mengeluarkan kenyataan di antaranya ada seperti berikut. Maka sebahagian daripada yang wajib bagi Tuhan kita yang maha besar dan yang maha mulia 20 sifat, iaitu Al-Wujud, ada, Al-Qidam, tiada permulaan, Al-Baqa, kekal, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, tidak sama dengan makhluk, qiyamu ta'ala binafsi, berdiri Allah SWT dengan sendiri, al-wahdaniyah, tunggal. Maka ini 6 sifat bermula. Yang pertamanya nafsiyah, yang menunjukkan diri sendiri, iaitu al-wujud. Dan yang 5 kemudiannya salbiyah, yang menunjukkan negatif. Kemudian wajib baginya 7 sifat yang dinamai akan dia sifat al-ma'ani, iaitu al-qudrah, al-iradah, al-'ilm, al-hayah, as-sama', al-basar dan kalam. Kemudian 7 sifat yang dinamai akan dia sifat maknawiyah, iaitu yang melazimkan 7 yang pertama, iaitu kaunuhu ta'ala qadiran, keadaannya yang berkuasa, muridan yang berkehendak, aliman yang mengetahui, hayyan yang hidup, sami'an yang mendengar, basiran yang melihat, dan mutakalliman. Ini Al-Imam Sanusi, Matan Al-Sanusiyah. Matan Sanusiyah sendiri, ketika itulah padanya mulia, pada yang Allah yang Maha Mulia itu 20 sifat. Di sinilah maka kalau kita lihat selepas Imam Sanusi membahas bahagian-bahagian yang wajib bagi zat Allah SWT, beliau membahas pula bahagian-bahagian tidak munasabah dan mustahil bagi zat Allah SWT. Bahagian ini dibahas sebagai lawan bagi bahagian-bahagian yang wajib tadi, dan diikuti dengan bahagian yang harus atau jaiz bagi zatnya Allah SWT. Dan dari sinilah munculnya ajaran tauhid formalistik. Itu ayatnya. Formal, iaitu terkenal kemudian dengan sifat 20. Semua perkembangan seperti ini turut diterima dengan baik oleh para ulama dengan menyifatkan sebagai ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Dari segi ini yang dimasukkan dengan Ahlussunnah wal Jamaah ini tetap sebagai satu aliran usuluddin atau kalam. Jadi penemuan ini ada selari dengan beberapa pendapat para ulama. Ini satu penemuan ni mas sekalian. Tauhid formalistik. Sebab apa? Sebab keadaan dah bercampur aduk ini, dah bercampur aduk itu, dan diakui oleh Imam Sanusi sendiri pada zamannya limpahan atau lautan kejahilan. Maka ketika itu juga ada wujudnya perbahasan-perbahasan falsafah
Yunani, Greek semua dan akidah yang bercampur aduk, maka terbitnya Ummul Barohid dengan penemuan tauhid formalistik. Kenapa nak formalkan ataupun nak susunkan? Kerana nak bezakan keadaan yang sedang bercampur. Itu wujudnya. Ini satu ilham, hikmah yang Allah kurniakan kepada para ulama yang berhasrat. Apa niat tadi? Cuba tengok. Niat utama Al-Imam Sanusi waktu itu adalah untuk menyelesaikan masalah kejahilan yang melimpah waktu itu. Tengok kewujudan suatu ilmu itu bukanlah untuk hanya sekadar nak, aku ada ilmu. Sebab itu juga nanti di Yaumul Akhirah, antara perkara yang ditanya oleh Allah adalah ketika kita ada ilmu, ke mana ilmu kita digunakan. Jangan kita jadi ilmu hunter saja. Kita ni kadang-kadang nak jadi ilmu hunter. Tengok orang je ramai, kita pun seronok. Sebab apa boleh ramai-ramai? Jangan. Tujuan antara kita nak menuntut ilmu ataupun nak mempelajarinya atau nakkan ilmu itu, tujuannya apa? Mesti ada tujuan untuk keluarkan diri pada kejahilan, sebagai contoh. Atau nak mengkongsikan segala kebaikan kepada generasi, contoh anak kita. Sebab tu saya selalu tekankan semua yang ikut pengajian dalam Roh Akademi ni, jadilah mak ayah yang berilmu. Jangan letakkan ilmu tu pada hanya sekolah, pada anak, pada institusi, pada guru. Tapi jadilah mak ayah yang mewariskan ilmu, bukan mewariskan resepi masak. Faham? Resepi masak tak payah waris dah sekarang. Download dia sekarang. Dah macam-macam. Macam-macam resepi dah. Antaranya apa? WhatsApp guys kan. Dah WhatsApp tak payahlah. Ada pun juta-juta dah ada. Tapi bagilah anak-anak dijagaan kita. Antara tanggungjawab yang mesti kena panjangkan. Yang nombor satu tanggungjawab sebagai ibu dan ayah ni adalah mendidik anak-anak. Begitu juga dengan tanggungjawab sebagai suami, mendidik para isteri. Didikan tak semestinya kena khatam kitab tuan sekalian. Bukan mesti kena jadi fuqaha, kena jadi muhaddisin. Mak dia ni mengapa hadis, beratus ribu hadis. Tu dia, kalau boleh alhamdulillah. Tapi zaman sekarang zaman yang mana sepatutnya kita kena ada sebab. Maksudnya lagilah zaman sekarang ni, kalau ikutkan zaman sekarang, kembali yang bercampur aduk balik, kembali yang huru-hara balik sebetul. Jadi tujuan kita datang untuk ilmu ni balik adalah untuk kembali memisahkan yang mana hak, yang mana batil. Kita boleh ambil balik bagaimana Al-Imam Sanusi rahimahullah ta'ala alaih mempertegakkan balik. Dan kajian sifat 20 ni juga, Mas Kelan, bila saya lihat, Masya Allah, saya peribadi, bila nak belajar, nak menuntut ilmu, bukan nak mengajar, tidak pun, tapi nak mengenal Allah. Nak mengenal, rupanya Allah perjalankan dengan ilmu yang mengkaji dengan detail, benar, tepat dan jelas. Tentang sejarahnya, tentang bagaimana tercetusnya, ini kajian yang besar. Kajian sifat 20, sehingga 50 kitab yang diterjemahkan daripada Ummul Barohid ini. Rata-rata semua perbahasan tentang sifat 20. Jadi hari ini kita kaji antara perkara yang Allah berkati pada seseorang itu adalah dia mula mendalami pada agama. Kalau kita dah mula mendalami tentang agama kita, maka bersyukurlah. Itu tanda Allah berkati diri kita. Amin ya rabbal alamin. Terutamanya mendalami tentang akidah, tauhid. Dalam tu sampai dalam mana Ustaz? Kita tahu balik sejarah dia. Yang mana sebelum ni kita tak tahu, nak kaji sejarah macam mana. Susah ni. Data-data ni bukan senang nak kaji, nak dapatkan satu-satu ni. Ada tuan guru kita, Tuan Guru Dr. Dewa Syukri Nikwan, telah Allah takdirkan beliau berusaha untuk menyusun kembali perbahasan dari awal kurun yang pertama sehingga sekarang di mana tercetusnya perbahasan Ummul Barohid. Ini bagi saya satu, waktu saya dapat belajar di masa SEM 1, Mas Kelan. Saya belajar ni SEM 1, sekarang SEM 3. SEM 1 saya dapat belajar, saya kata, ya Allah, seronoknya saya. Kita memang nak belajar sifat 20, dah tahu dah sifat 20, tapi nak mendalami.
Kita tahu asal usulnya. Okey. Baik. Jadi penemuan ini adalah selaras dengan beberapa pendapat para ulama Melayu seperti yang dinyatakan oleh Mudassir Rosder dan pendakwa bebas Abdul Aziz Ambak bin Haji Ismail berikut. Perbincangan hubungan pertumbuhan sifat 20 tidak wujud pada zaman Rasulullah SAW, zaman sahabat radhiyallahu, begitu juga zaman tabi'in. Tapi pada kurun ke-9 Hijrah perbincangan mengenai ini lahir. Jadi kalau ikutkan, zaman sahabat tak, zaman Nabi tak ada, zaman sahabat tak ada, tabi'in tak ada, atba' tabi'in tak ada, atba' tabi'in pun tak ada. Tapi zaman kurun ke-9 wujud perbahasan sifat 20 ini. Mengaji ilmu tauhid atau usul melalui pendekatan sifat 20 yang wajib bagi itu tidak tumbuh pada peringkat awal ilmu tauhid, ilmu al-kalam. Ianya tumbuh dan dikenal pada abad 9 Hijrah. Kitab yang julung kali membicarakan sifat 20 ini setakat yang ada dikesan adalah berjudul Ummul Barahid, ibu segala tanda. Nampak? Setakat yang mengkaji sifat 20 tak ada lagi melainkan Ummul Barahid. Dan awal perbahasan ilmu tauhid itu tidak membincangkan sifat 20. Tapi bila start perbincangan yang berlaku, bila? Ni jawab ni lulus penuh 100 markah lagi ni. Abad ke-9 boleh jawab abad ke-9 tu kira okey dah tu. Bagi 100 markah. Tahu mula bila. Dalam hal ini juga terdapat segelintir para ulama di alam Melayu yang masih lagi mempertikaikan. Dalam ketika itu masih lagi ada ulama yang mempertikaikan sejarah kemunculan ajaran sifat 20. Antaranya ialah Al-Yahya, penulis buku sifat 20 Allah, yang berpendapat bahawa sifat sebenarnya sudah disusul oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan diikuti kemudiannya oleh para ulama, bahkan diberi pula dalil-dalilnya baik daripada Quran maupun hadis. Nampak? Walhal tak wujud pun pembahasan sifat 20 kat sini. Ni kata, ada juga yang kata tu, kata ni dah wujud ni sifat ni rekaat. Walhal dia wujud pada kurun ke abad ke-9. Kat situ saja dah, tapi wujud dah. Sebaliknya, kita habiskan tajuk ni terus. Sebaliknya, menurut Muhammad Nur Bengah di dalam kitab Jawi Islamic Thought of the Malay Muslim Scholars yang pernah membuat pendidikan terhadap kitab Jawi, berpendapat bahawa Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sudah menyusun hanya 13 sifat, manakala 7 sifat lagi adalah tambahan daripada pengikut yang terkenal, iaitu Abu Bakar Al-Baqilani dan Imam Al-Haramain. Oleh demikian, Razi Yusuf, penulis artikel di International Institute of Islamic Thought and Civilization ISTAC IUM yang pernah membuat pendidikan tentang sifat 20 berpendapat bahawa status Imam Sanusi hanya sebagai pengembang, bukan pengasas pada sifat 20. Ini antaranya yang mempertikaikan. Mudassir Rosder juga pernah membuat penelitian kitab karangan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau membuat kesimpulan bahawa Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sudah membicarakan keseluruhan sifat 20. Walaupun ada setengahnya dibicarakan secara tidak langsung, sebagai contoh sifat qiyamuhu ta'ala binafsi. Dapat dipahami dalam tajuk bahawa Allah bukan jisim. Cuma susunan perbahasan sifat itu tidak seperti perbahasan yang terdapat dalam sifat 20 karangan Imam Sanusi Ummul Barahid. Olehnya demikian, pengembalian sifat 20 kepada para ulama sebelum Imam Sanusi sebagai pengasas merupakan pengembalian yang berasaskan pembicaraan secara menyeluruh, manakala pengembalian kepada Imam Sanusi pula adalah pengembalian yang berasaskan kesempurnaan dari segi ketetapan, susunan dan bilangan, sebagaimana terdapat dalam penulisan Ummul Barahid. Maksud kata, sifat yang dibahaskan dalam Ummul Barahid, ulama dulu dah ada dah. Betul lah. Betul lah. Tetapi formalistik tercetusnya susunan sifat 20 itu ada pada Imam Sanusi. Jadi kredit atau pengiktirafan yang nak diberikan itu adalah kepada Imam Sanusi yang mengasaskan tauhid atau sifat 20 yang menjadi asas perbahasan tauhid dan akidah di seluruh Nusantara dan juga berbagai negara yang telah menterjemahkannya. Wallahu a'lam. Kita akan masuk nanti dalam perbahasan biografi ringkas Al-Imam Sanusi dan perkembangan penulisan Al-Barahid. Boleh mas sekalian? 1 jam 19 minit.
Saya punya kelas 4 jam lagi berasak. Boleh? Alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan. Tak apa, kadang-kadang kita tak boleh nak tangkap pada peringkat awal, tak apa. Saya tengok, saya belajar SEM 1, tapi Allah takdirkan nak mengajar SEM 3 setahun, tak sampai setahun lah. Tapi maksudnya bukan itu jam terus. Ianya datang daripada anugerah lah. Allah anugerahkan, kita dapat, insyaAllah. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan Allah berikan kita kefahaman, dan kita mampu untuk amalkan dan kita sampaikan, insyaAllah. Baik, masyarakat, kita tutup dengan munajat umat bi qiraatil Fatihah, 7 qiraat, 14 riwayat. Dan kita niatkan terus untuk kita doakan, walaupun kita buat secara tahlilnya seperti mana tu, terus pada doa. Yang kedua, kita niatkan kepada seluruh arwah yang ada kaitan dengan kita, segala keluarga kita, khususnya kepada jemaah kita, seperti almarhumah Haji Syarifah Nadiah tu, dan juga almarhumah kepada siapa yang berhajat lah. Niatkan terus kepada almarhumah arwah masing-masing, insyaAllah. Dan kita niatkan kepada musliman muslimat, dan seterusnya juga ini pada semua. Niatkan juga kepada almarhum arwah tok saya tu, Kahadi Kardi. Dan itu pada doa yang kedua nanti, nas'alukaan itu, insyaAllah ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب khususan kepada negara Palestin ya Rabb, bebaskanlah kepada penjajah Zionis, bebaskanlah Masjidil Aqsa ya Allah, khususan pada negara Malaysia dan semua negara yang ada padanya Raf Akademi ya Allah, negara-negara Islam satukanlah ya Allah, jauhkan berbalak bencana malapetaka, banjir besar, kemarau berpanjangan, kesusahan dan segala bentuk kepayahan ya Allah. Nas'aluka ya Allah fi kulli hajat ya Rabb, khususan semua yang hadir Jumaah pada hari ini ya, semua yang berada dalam atas talian, kepada semua almarhum almarhumah, baikkan ya Rahman نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, sedang jemaah yang muliakan Allah SWT, syukur pada Allah pada hari yang berbahagia ini dapat kita selesaikan dan kita sambung lagi pengajian kita dalam perbahasan sejarah dan kupasan kitab Sifat 20 dan hakikat kehidupan serta menajat umat. Alhamdulillah, mudah-mudahan susah payah kita, perjuangan kita, mujahadah kita sepanjang kita hadir untuk menjadi saksi di hadapan Allah SWT dan menjadi asbab untuk kita dibebaskan pada azab di jahannam dan dia masuk ke dalam syurga tanpa hisab. Amin ya rabbal. Allah alam, itu saja. Aku qali hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditangguh dengan tasbih kafarah dan salatul asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. 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 Allah. Wallahu a'lam. Jadi kita nak mendekati zuhur. Untuk yang muslimin, kita solat dulu macam biasa. Dan muslimat boleh menjamu selera dahulu. Wallahu a'lam.